Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun, wa amma ba'd. Alhamdulillah, kita rapatkan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis ilmu, iaitu dengan menggunakan kitab dosa-dosa besar ataupun Al-Kabair yang disusun oleh Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi. Pada malam ini insya-Allah kita sama-sama akan melihat pada dosa yang ketujuh. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Jadi dosa yang ketujuh, tidak berhaji walaupun berkemampuan, iaitu tidak pergi menunaikan haji walaupun berkemampuan. Ini istita'ah. Syarat menunaikan haji itu mampu. Allah Subhanahu wa taala menetapkan syarat kewajipan menunaikan haji adalah dengan ada istita'ah, yakni ada kemampuan. Apakah yang dimaksudkan dengan haji? Kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan haji. Yang haji adalah mengunjungi Baitullahil Haram pada bulan-bulan haji dan mengerjakan ibadah-ibadah yang ditetapkan berkenaan dengan haji. Yang berbeza dengan umrah, yakni mengunjungi Baitullahil Haram pada bila-bila masa untuk melakukan ibadah-ibadah yang ditetapkan berkaitan dengan umrah. Di sini ada dua perbezaan, maknanya haji wajib ditunaikan pada bulan-bulan haji. Bulan haji ada 3 bulan, Syawal, Zulqa'dah dan juga Zulhijjah. Dan umrah boleh ditunaikan bila-bila masa. Ini bermaksud sekarang kita di dalam bulan-bulan haji. Ini bulan Zulhijjah, bulan-bulan haji yang boleh bermula daripada Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, dan kita masuk dalam bulan Zulhijjah, yang mana jemaah haji yang mendapat peluang untuk menunaikan haji sudah berada di tanah haram Makkah untuk menunaikan haji, yang mana mereka menunggu saat untuk wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu berlaku pada 9 Zulhijjah. Dan 8 Zulhijjah itu jemaah haji akan bergerak ke hari Tarawih, hari yang menunggu untuk ke Arafah. Hari Arafah itu adalah merupakan kemuncak daripada haji. Al-Hajjul Arafah, haji itu adalah Arafah. Yang bermaksud sesiapa yang tidak pergi ke padang Arafah dalam waktu Arafah, yakni gelincir matahari 9 Zulhijjah sehingga terbit matahari 10 Zulhijjah. Kalau sesiapa yang tidak hadir ke bumi Arafah walaupun sejenak pada waktu-waktu itu, di mana tidak ada haji baginya. Ini di mana itulah yang disebutkan Al-Hajjul Arafah, haji itu adalah Arafah. Yang mana rukun-rukun yang lain boleh dilambatkan
boleh ditangguhkan. Berbeza dengan Arafah. Arafah itu adalah hari 9 Zulhijjah, gelincir matahari zuhur, sehingga besoknya 10 Zulhijjah waktu subuh. Di antara itulah seseorang tu wajib untuk ke padang Arafah untuk berwukuf. Wukuf maknanya berhenti seketika di dalam bumi Arafah. Walaupun masuk dan keluar balik itu sudah sah. Dan kalau tidak hadir pada bumi Arafah di antara itu, di antara gelincir matahari 9 Zulhijjah sehingga terbit matahari 10 Zulhijjah, yang mana tidak adalah haji bagi seseorang itu. Walaupun dia berniat, di mana niat itu tidak dapat haji, ini dia kena bayar dam. Dengan sebab apa? Dia tidak wukuf di Arafah dan tidak ada haji lah bagi dia. Itu maksudnya. Apa yang kita fahamkan tadi, berhaji maknanya haji adalah merupakan mengunjungi Baitullahil Haram pada bulan-bulan haji untuk melaksanakan kewajipan-kewajipan ibadah yang ada kaitan dengan ibadah haji. Berbeza pula dengan umrah, mengunjungi Baitullahil Haram juga, tapi bila-bila masa untuk menunaikan ibadah-ibadah yang wajib yang ada kaitan dengan umrah. Itu dua keadaan yang berbeza. Jadi bermaksud bagaimana hukum kita tidak ke Madinah. Ke Madinah itu adalah ziarah. Dia bukan untuk tunaikan haji. Tempat untuk kita buat haji dan umrah ni adalah di sekitar Mekah. Dan kebanyakannya yang utama di antaranya adalah tawaf. Tawaf itu di dalam Masjidil Haram. Dan sebelah tawaf itu di dalam Masjidil Haram, yakni mentawaf akan Kaabah. Dan sebelah Kaabah tu ada mas'ar, tempat sa'i. Jadi kebanyakan daripada rukun hajinya adalah di dalam Masjidil Haram. Jadi kerana itulah dia punya definisi haji itu mengunjungi Baitullahil Haram. Dan kalau kita ke Madinah tu untuk ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat pahala sebab kita ziarah ke makam baginda sallallahu alaihi wasallam. Berbeza di antara kedudukan di Makkah dan juga Madinah. Dan kebiasaannya kalau musim haji ini kita akan pergi dua tempat, Makkah dan juga Madinah. Begitu juga umrah, kita akan pergi ke Makkah dan juga Madinah. Itu biasa package sekali dua-dua. Dan andai kata kalau kita hanya ke Makkah sahaja, sah tak haji kita? Sah. Andai kata kita ke Makkah sahaja, umrah kita sah. Sah. Sebab Madinah tu bukan tempat untuk buat haji. Cuma sudah jadi kebiasaan kita akan menziarahi makam Rasulullah SAW di atas sebab kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ziarah. Itu yang pertama. Yang keduanya, mampu. Apa yang dimaksud mampu? Ini mampu di sini, mampu menunaikan haji dengan sendiri ataupun mampu menunaikan haji dengan pertolongan orang lain. Itu mampu. Maksud mampu di sini, yakni mampu dengan sendiri, mampu mengadakan bekalan dan perbelanjaan untuk diri dan saraan nafkah mereka yang di dalam tanggungan dan yang ditinggalkan. Itu mampu yang pertama ni, mampu untuk berbekal dan perbelanjaan untuk diri sendiri dan juga orang di bawah saraan nafkah semasa menunaikan haji itu. Yang kedua, mampu mendapat kenderaan pergi dan balik. Sihat. Yang ketiganya, sihat tubuh badan. Yang keempat, berkesempatan masa untuk mengerjakan haji dan umrah. Ini adalah merupakan maksud mampu. Maksud mampu tu ada tiga bahagian. Mampu untuk diri sendiri, perbelanjaan kita masa di sana, dan juga mampu juga perbelanjaan untuk orang di bawah saraan kita, nafkah kita masa kita menunaikan haji. Dan juga termasuk mampu ni ada kenderaan untuk pergi balik. Zaman sekarang orang naik kapal terbang, mana ada kemampuan untuk pergi balik, itu mampu. Yang ketiganya adalah sihat tubuh badan, di mana pergi haji tahun ni agak ketat. Mungkin dengan sebab Covid dan sebagainya lah.
Ada satu sahabat tu, dia dipanggil untuk haji, suami isteri. Masa buat saringan ataupun masa membuat ujian kesihatan, dia punya bacaan gulanya 8. Bukan gula yang ambil di jari tu, ambil yang sini, yang dekat orang besar ni. Yang bacaan yang lepas, 3 bulan yang lepas, bacaan gulanya 8. Bacaan gula isterinya 8.9. Isterinya tak dapat pergi. Maknanya ketat lah, ketat. Kalau kita pergi haji dulu tak seketat itu. Jadi dia sedih lah sebab isteri tak dapat pergi. Panggilan tu dua-dua, tapi sebelum dapat keputusan pergi, tarikh dan kapal terbangnya, kena ada saringan kesihatan. Cuma dari segi bacaan gulanya 8, dia pun ada kencing manis. Isteri pun ada kencing manis, tapi lebih 8.9. Isteri tak lepas. Itu maksudnya sihat tubuh badan. Jadi di mana penilaian sihat tubuh badan ini berdasarkan apa yang ditetapkanlah, sama ada oleh Arab Saudi dan juga itu dia persetujui oleh kita lah, KKM kan. Sebab agak mencabar selepas daripada wabak Covid itu tadi, agak mencabar orang yang lepas saringan inilah yang dianggap dia sihat tubuh badan untuk hadapi kemungkinan yang akan berlaku Covid dan sebagainya. Sekarang pun kita ada penyakit baru kan, penyakit demam sesama pula. Dan berkesempatan masa untuk mengerjakan haji dan umrah itu maksudnya kemampuan untuk diri sendiri, kemampuan pertolongan orang lain, kemampuan kedua dengan pertolongan orang lain. Ini seseorang yang telah cukup semua syarat untuk mengerjakan haji, ibadah haji, tetapi uzur yang tidak ada harapan sembuh. Itu yang pertama. Orang yang dia cukup syarat untuk mengerjakan haji, dia ada duit, dia ada kemampuan untuk pergi dengan duit ringgitnya, tetapi dalam bentuk yang lain pula, yang ini dia ada uzur yang tidak ada harapan sembuh, sakit. Itu yang pertama. Orang yang mampu dengan pertolongan orang lain, atau orang yang terlalu tua, orang yang telah meninggal dunia dan mampu untuk mengerjakan hajinya semasa hidupnya. Ini adalah merupakan 3 golongan. Yang pertama, orang yang dia cukup syarat tunaikan haji, tetapi dia ada penyakit yang tidak ada harapan sembuh, tak boleh, penyakit kronik yang memang tak ada sembuh, dia perlu bantuan orang lain. Yang kedua, orang yang tua, dia pun tak mampu untuk tunaikan haji. Yang ketiga, dia meninggal tapi masa dia hidup dulu mampu untuk tunaikan haji, tapi dia tidak pergi. Maka mereka boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menunaikan haji bagi pihaknya. Maknanya kena pakai badal haji. 3 golongan. Orang yang dia sakit, tak ada harapan sembuh, boleh tak dia upah orang lain? Makna boleh upah orang lain, dan dia akan mendapat haji bagi dia lah. Yang kedua, orang tua. Orang tua memang dia tak berkemampuan pergi, tua sangat, tak boleh mengikut kepada saringan pusat kesihatan mengatakan dia tak boleh pergi tu, memang tak boleh. Maknanya dia boleh upah kepada orang lain, ataupun orang yang dia masa dia hidup dulu dia tak tunaikan haji sedangkan dia mampu. Ini 3 golongan yang dia perlu kepada pertolongan orang lain, dia perlu upah orang lain untuk menunaikan haji bagi pihak dia. Ini maksudnya kemampuan. Ada 2 bentuk, kemampuan dengan sendiri atau kemampuan dengan orang lain. Itu masuk kemampuan. Dan begitu jugalah, yang kalau kita nak upah orang buat haji ni, carilah syarikat ataupun badan yang memang kita pasti lebih-lebih lagi tahu haji lah. Sebab kalau orang yang kurang pasti ni, kita tak tahu, kita pun dah ragu nak bagi duit dekat dia, entah dia buat ke tidak untuk badal haji. Kadang ambil murah sangat, tak masuk akal kita dia boleh murah sebegitu.
Sebab apa? Orang yang nak tunaikan haji bagi pihak dia kena bayar dengan Arab Saudi. Dia bukan boleh pergi begitu saja. Dia kena bayar juga dengan Arab Saudi untuk buatkan haji walaupun pelajar di sana. Bukan boleh pergi rendah macam tu. Sebab kawalan yang ketat, kena bayar juga. Lepas tu sekurang-kurangnya dia perlu ada lebih kurang 4 hari ataupun 5 hari orang nak buat haji tu. Kena berhotel, kena ada kenderaan dia bayar. Jadi jumlah yang kita bagi itu kadang-kadang setengah orang melihat murah, tapi murah tu belum tentu. Sebab kalau lihat pada kos penginapan di sana pun, kita biasa pergi umrah haji, bagaimana kos penginapan, makan minum, pengangkutan di sana. Kalau 4-5 hari, berapa bayaran dia punya anggaran kosnya? Kalau hanya 700-800 tu sebagai saya tak masuk akal lah, mana macam tu. Jadi mudah ceritanya bagi saya lah, biasa kalau orang tanya saya biasa nasihatkan pergi tabur haji. Tabur haji boleh, InsyaAllah tolong kita untuk buat badal haji. Itu paling lebih selamat lah, InsyaAllah. Balik pada kitab kita ni, itu keterangan sedikit sebanyak dengan apa masuk haji dan juga apa masuk kemampuan. Sebab tajuknya tidak berhaji walaupun berkemampuan. Masuk kemampuan itu ada dua bentuk. Kemampuan dengan diri sendiri, kemampuan dengan pertolongan orang lain, itu masuk kemampuan. Haji itu adalah salah satu rukun Islam yang 5 yang diwajibkan ke atas orang Islam yang berkemampuan untuk mengunjungi tanah suci, iaitu Makkah Al-Mukarramah, untuk mengerjakan manasik haji di sana, atau datang untuk menziarahi Kaabah, rumah Allah yang bersejarah. Ini haji adalah merupakan, maklum, dia adalah merupakan satu daripada rukun Islam yang 5 yang diwajibkan ke atas orang Islam yang berkemampuan. Islam berkemampuan, berbeza dengan rukun yang lain. Rukun solat, apa rukun Islam yang seperti solat. Solat itu diwajibkan kepada orang Islam yang berakal ikut kepada masanya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yani solat itu wajib ke atas orang Islam yang berakal, yang cukup umur, mengikut kepada masa waktu. Berbeza dengan haji, dia ada syaratnya Islam yang berkemampuan. Kemampuan kemampuan yang bagaimana? Untuk mengunjungi tanah suci atau Makkah Al-Mukarramah, untuk mengerjakan manasik haji di sana. Manasik itu maksudnya ibadah haji. Atau datang untuk menziarahi Kaabah, rumah Allah yang bersejarah. Kaabah itu rumah Allah yang bersejarah. Baitullah itu rumah Allah yang disebahkan kepada Allah, ataupun dinamakan juga Baitul Atiq. Baitul Atiq itu rumah besar, rumah yang bersejarah, antik. Kalau bahasa Inggeris kan antik, bahasa Arab Baitul Atiq. Bahasa Arab ni dia dah ribuan tahun lepas, bahasa Inggerisnya baru saja dia berkembang daripada gabungan bahasa-bahasa yang lain, lebih kurang 500 kemudian ni baru dia berkembang. Bahasa Arab tu dah ribuan tahun, bahasa yang aslam maknanya Baitul Atiq. Atiq tu maknanya rumah yang usang, rumah yang antik. Bahasa Inggeris antik, ANTIQUE kan, antik. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surah Al-Imran ayat 97. Yang bermaksud mengerjakan ibadah haji itu adalah kewajipan manusia terhadap Allah bagi mereka yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Man istata'a. Nah, ini mengerjakan haji itu kewajipan ke atas manusia mengunjungi Baitul Haram. Man istata'a, barang siapa yang mampu. Istita'ah maksudnya mampu, ilaihi sabila, yakni mengadakan perjalanan ke sana. Ke sana di mana? Ke Baitullahil Haram. Jadi masuk mampu yang kita sebutkan tadi dah ada dua bentuk. Yang mampu yang biasa kita fahamnya, orang tu pergi sendiri. Mampu yang kedua ni dia tak mampu buat.
Sama ada dengan sebab tuanya, sama ada sakit tak ada harapan sembuh, ataupun sebab dia masa hidup dulu dia tak pergi, dia mampu. Dia mana kena buat jugalah haji daripada duit simpanan ataupun harta dia. Sebab dia mampu, masa hidup mampu dia tak pergi. Jadi bagaimana? Kena guna duit ataupun pusaka dia tu guna untuk haji dulu. Jadi sebelum daripada berbagi harta pusaka ni, dia ada beberapa perkara yang perlu diambil perhatian lah. Apabila mati satu orang, dia mungkin akan tinggal harta. Harta tu harta waris, mewaris. Walaupun sebegitu, yang pertamanya apa yang perlu dilakukan dengan hartanya? Yang pertama, menunaikan hak Allah. Hak Allah. Di antara hak Allah haji lah. Hak Allah tu haji. Masa dia hidup dulu, dia mampu pergi tapi dia tak pergi. Dia dapat panggilan dan sebagainya, dia tidak pergi. Ataupun dia tidak menabung langsung, duit banyak tapi dia tak mahu, tak pergi, tak teringat nak pergi, tak ingin pergi. Sihat tubuh badan, ada duit dan sebagainya, dia tak pergi. Jadi bagaimana? Kena tunaikan hak Allah. Apabila mati satu orang tu, yang pertama hak Allah. Di antaranya adalah haji. Haji itu adalah hak Allah. Dan termasuk hak-hak yang lain seperti nazar dan sebagainya lah. Yang keduanya, berkenaan dengan hak manusia. Masuk hak manusia itu hutang. Naklah ditunaikan hutang. Kalau dia hutang, sebelum berbahagia harta pusaka, tunaikan hutang dulu. Yang ketiga pula, dari segi apa? Dari segi dia mewasiatkan. Wasiat yang ketiganya berkenaan dengan wasiat. Apabila dia mewasiatkan hartanya untuk satu perkara, umpamanya buat masjid, surau ataupun fi sabilillah, yang ketiga itu kena tunaikan. Lepas tu yang keempat baru yang bakinya, harta pusaka itu pergi kepada waris-waris. Ada empat perkara. Apabila mati satu orang, apabila dia ada harta, yang pertamanya adalah hak Allah. Yang keduanya hak manusia, hutang. Yang ketiganya kalau dia mewasiatkan satu wasiat. Yang keempat itulah baru dibahagikan harta pusaka. Dan kalau semua habis dengan sebab perkara yang tiga tu, tak ada lagi lah harta pusaka. Nabi SAW bersabda, "Man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu hajja baitillahil haram wa lam yahujja fala alayhi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan wa dhalika li anna Allah Ta'ala yaqul walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Rawi Tirmizi wal Baihaqi. Dia bermaksud, barang siapa yang memiliki bekal dan kenderaan yang dapat menyampaikannya untuk berhaji ke rumah Allah, iaitu Masjidil Haram, dan dia tidak berhaji, maka pilihlah dia untuk mati sebagai seorang Yahudi atau Nasrani, yakni Kristian. Dan demikian itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, mengerjakan haji itu adalah kewajipan manusia terhadap Allah bagi mereka yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Secara zahirnya ini ancaman yang berat. Seseorang yang dia mampu untuk menunaikan haji, yakni ada bekalan, badan sihat, ada bekalan, dan juga ada kenderaan. Maksud bekal di sini perbelanjaan dia di sana, dan juga perbelanjaan dia untuk orang yang ditinggal, orang yang di bawah tanggungan dia mampu. Mana dia ada itu. Dan dia ada kenderaan, mampu untuk bayar kenderaan, naik kapal terbang dan sebagainya, dia mampu. Tapi dia tidak menunaikan haji, di mana ancaman berat di sini, maka dia hanya memilih mati dia sama ada jadi Yahudi ataupun Nasrani. Beratnya, ancaman yang berat bagi orang yang dia mampu tapi dia tak pergi. Dan demikian itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini ancaman Rasulullah. Dan hadis ini Nabi SAW membacakan ayat itu, ayat surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang bermaksud mengerjakan haji itu adalah kewajipan manusia terhadap Allah bagi mereka yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Imam Baihaqi. Jadi ambil ingatan, siapa yang berkemampuan tak mau pergi haji dengan berbagai-bagai alasan, di mana hanya dua saja pilihan dia mati dia.
Yahudi ataupun Nasrani. Ini ancaman berat daripada Rasulullah SAW. Tengok apa pandangan ulama berkenaan ancaman ini. Dan berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku bermaksud untuk mengutus beberapa orang menuju ke beberapa kota atau daerah untuk melihat sesiapa yang berkemampuan tapi tidak mau pergi ke haji, maka kepada mereka akan aku kenakan cukai, iaitu seperti dikenakan cukai ke atas orang-orang yang bukan muslim. Jadi jelas di sini orang yang tak mau tunaikan haji ini, pandangan Umar Al-Khattab, dia memandang orang itu bukan Islam lagi. Sehingga kata dia, aku akan suruh orang-orang ataupun pekerja-pekerja dia pergi mengutip cukai kepada orang tak tunaikan haji ini sebagaimana cukai yang dikenakan kepada orang kafir. Jizyah ni adalah cukai kepala bagi orang kafir yang duduk di bawah pemerintahan Islam. Orang Islam tidak dikenakan jizyah, orang Islam dikenakan zakat. Apabila orang tak tunaikan haji, ini ancaman daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata aku akan suruh pekerja-pekerja aku pergi kutip cukai kepada orang yang tak tunaikan haji. Maknanya bagi anggapan dia, orang yang tak tunaikan haji itu dia sudah tidak beragama Islam. Itu pandangan dia. Jadi keraslah benda ini adalah merupakan sesuatu yang amat perlu untuk kita ingati. Jangan tak mau pergikan haji. Ada orang tak pergi haji. Pernah berlaku lah masa saya pergi haji kali pertama dulu. Dia dapat pergi haji. Dan pergi haji yang pertama 2004. Dia dapat kursus haji masa kita. Saya tak sebut nama siapa-siapa lah. Tapi dia tak pergi. Dia dapat tawaran, dia tak pergi. Dengan sebab alasan lain lah. Dan duit tu nak digunakan untuk berniaga dan sebagainya, tak pergi. Dan sampai matilah dia tak pergi. Na'udzubillah min dzalik. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Berat ancaman ni. Sehingga dalam mazhab Syafi'i kita ni, orang yang ada rumah, dia ada rumah dua umpamanya, dia kena jual satu rumah untuk tunaikan haji. Maknanya satu rumah jual, satu rumah lagi untuk dia duduk. Maknanya mengambil perkara ini. Sebab tuntutan mengerjakan haji ni, dia batasnya adalah hidup kematian kita sama ada Yahudi ataupun Nasrani ketat. Kalau mazhab Syafi'i kita ni amat ketat. Mengambil apa? Berdasarkan kepada ancaman daripada hadis, kena pergi. Dan apabila kita sudah menabung, dah ada duit dah penuh di tabung kita tapi tidak dipanggil, itu yang kedua. Maknanya kita sudah usahakan, jadi kita tidak dijemput ataupun tidak dapat tawaran tunaikan haji, maknanya kita masuk dalam kumpulan orang yang tidak mampu. Jadi kalau kita sudah dipanggil, itu yang tak pergi itu jadi masalah. Melainkan kita sakit dan sebagainya, ataupun perempuan yang kematian suaminya dalam iddah dan sebagainya. Tapi kalau tanpa ada uzur syar'i sebegitu, wajib tunaikan haji. Dan tunaikan haji ini berdasarkan pengalaman saya lah, sebab saya 2 kali pergi haji. Yang kali pertama 2004, yang keduanya baru 2018. Masa 2004 tu saya umur saya 36. Kita rasa macam cerdas lah, buat umrah setiap hari, buat umrah. Tapi kita pergi dah, yang kedua tu saya umur saya 50. 50 beza sangat. 50 dengan 34 beza. Dia punya tumit pun sakit, betis pun kejang-kejang, kata beza sungguh. Sebab masa kita pergi haji pertama tu, masa kita di Mina tu dekat saja tempat melontar. Masa pergi ke haji yang kedua, nak pergi melontar tu jalan dah macam mana, dah 7.5 km. Jauh. Kejang-kejang betis rasanya. Mungkin dah umur banyak lah. Masa kita pergi umur 36 tu, alhamdulillah lagi lah. Makan pun tak ada pantang waktu. Begitu. Jadi maknanya kalau kita ni dapat peluang pergi muda, jangan kita tangguh pergi saja. Masa saya begitu anak saya kecil lagi, yang bongsu kecil lagi. Tawakal kepada Allah, semua insya-Allah okey.
Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, seseorang yang tidak berhaji dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka nanti dia akan meminta agar dikembalikan ke dunia ketika matinya. Dan ada seseorang mengatakan bahawa yang meminta kembali ke dunia itu adalah orang-orang kafir. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pula menjawab, sesungguhnya berita yang demikian itu sebenarnya ada di dalam kitab Allah Ta'ala, firman yang berbunyi. Menurut Ibnu Abbas pula, kata Ibnu Abbas, seorang yang tidak berhaji, orang tak tunaikan haji dan tidak mengeluarkan zakat, dua ni adalah rukun Islam. Haji dan zakat rukun Islam. Maka nanti dia akan meminta akan dikembalikan ke dunia ketika matinya. Mati orang tak bayar zakat, tak tunaikan haji ni, dia akan minta kepada Allah, farji'na, kembalikan kami, yang ini untuk beribadah, untuk buat semua dua perkara yang dia tak tunai itu masa hidup, yang ini tak haji, tak tunaikan zakat. Lalu seorang mengatakan bahawa yang meminta kembali ke dunia itu adalah orang kafir. Jadi orang membantahlah Ibnu Abbas. Dikatakan orang yang minta kembali ke dunia itu kan orang kafir, sedangkan dia orang Islam, tapi dia tak bayar zakat dan juga tak tunaikan haji. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu belum menjawab, sesungguhnya berita yang demikian itu sebenarnya ada di dalam kitab Allah Ta'ala, firman yang berbunyi. Dia kata, kamu tengok elok-elok dalam Al-Quran, orang yang dia ni Islam tapi tak tunaikan dua tuntutan itu, dia minta kembali, bukan setakat orang kafir. Dia kata, kamu tengok betul-betul di dalam Al-Quranul Karim tu apa Allah Ta'ala sebut, di mana Allah Ta'ala menyebut, kata beliau Ibnu Abbas ni adalah merupakan sahabat Nabi yang genius. Dengan berkat doa Rasulullah SAW, dia jadi orang yang memang pandai, pintar. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi berdoa kepada dia ni agar dia mahir, faqih, faham tentang hukum, dan dia ni mahir, faqih, faham tentang tafsir, sehingga dia memang jadi ulama besar daripada kalangan sahabat walaupun dia muda. Di mana kata beliau, dia membacakan ayat surah Al-Munafiqun ayat 10 hingga 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima tasna'un. Yang bermaksud, dan belanjakanlah sebahagian dari apa yang kami berikan kepada kamu sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, mengapakah engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, supaya aku dapat bersedekah dan nanti aku tergolong ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Malangnya Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Kemudian Abbas radhiyallahu anhu ditanya lagi, bilakah seorang itu dikenakan zakat? Jawabnya, jika dia mempunyai 200 dirham yang seharga dengan emas. Seterusnya dia ditanya lagi, bilakah seorang itu diwajibkan berhaji? Jawabnya, jika dia mempunyai bekal dan kenderaan. Berkata Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, aku mempunyai tetangga yang kaya raya tetapi tidak mahu naik haji. Apabila dia mati, aku enggan menyembahyangkan mayatnya. Tegaslah, sahabat tegas. Kata Ibnu Abbas, dalil orang yang dia Islam, dia tidak mengerjakan tuntutan Allah dari segi apa? Tuntutan hukum Islam ini, di mana orang itu termaktub di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 hingga 11. Asalnya yang dipahami oleh setengah sahabat, orang yang minta kembali ke dunia itu orang kafir, bukan orang Islam. Tapi kata Ibn Abbas tidak begitu. Orang yang tidak tunaikan hak Allah ini, di antaranya haji dan juga zakat ini, termasuk dalam mafhum firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 hingga 11. Dalam ayat ini jelas, orang-orang yang begini dia minta kembali ke dunia. Mana kenapa Allah Taala tak tangguhkan dia mati dia boleh beribadah? Mana dia minta tangguh untuk beribadah, maksudnya dia nak kembali ke dunia. Begitu juga sahabat yang lain tegas melihat, dia kata, aku mempunyai tetangga yang kaya raya. Sa'id bin Jubair kata, aku ada tetangga yang kaya raya tetapi tidak mahu naik haji. Apabila dia mati, aku enggan menyembahyangkannya. Sa'id bin Jubair.
Mana kalau orang soleh ni tak mau solatkan satu orang itu, beratlah. Berat orang soleh. Orang yang namanya memang hebat, dikenali sebagai orang alim dalam sejarah, Sa'id bin Jubair. Orang yang soleh. Jadi orang soleh ni dia ada hubungan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mulia di sisi Allah. Kalau dia tak nak solat jenazah orang, sesetengah orang itu, bermakna orang tu amat berat. Kesimpulan, dah siap belum? Kita kesimpulan dan sikit ini. Kalau kita telah mengetahui bahawa meninggalkan naik haji itu berdosa besar, kemudian ada pula ancaman yang berat ke atas orang yang tidak mahu berhaji padahal dia berkemampuan, maka tidak sewajarnya kita mensia-siakan perintah Allah itu supaya kita tidak mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Ini ulasan daripada pengarang. Yani kaum Yahudi dan Nasrani itu umumnya kenal dan tahu akan kebenaran agama Islam itu, tetapi mereka enggan menerima Islam sebagai agama. Itulah maknanya ingkar terhadap kebenaran, dan ingkarnya di sini ialah terhadap Allah Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran dan mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memimpin mereka dan menerangkan kepada mereka akan hakikat kebenaran itu. Namun mereka menolak terus dan sampai sekarang menurun ke anak cucu mereka. Orang Yahudi dan Nasrani ini, kata pengarang, dia tahu tentang kebenaran Islam, tahu tentang kebenaran Rasulullah SAW. Begitulah orang tak tunaikan haji ini orang Islam. Dia tahu tentang tuntutan haji di dalam Al-Quran dan Hadis. Dia tahu semua orang yang pergi tunaikan haji, kadang jiran dia, kadang kawan sahabat dia tunaikan haji, tapi dia tidak mau pergi. Begitulah umpamanya orang yang tak tunaikan haji macam perangai orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani ni tahu tentang kebenaran Islam, tahu tentang Al-Quran, tahu tentang kebenaran Rasulullah SAW, tapi dengan sebab itu, dengan sebab kesombongannya, dengan sebab perasaan itu, dia tidak mahu terima Islam. Begitulah orang yang tidak tunaikan haji ini, sehingga dia mati pilih di antara Yahudi dan Nasrani sebab kesombongan dia, keengganan dia untuk menerima suruhan Allah dan Rasul dalam bab haji. Sedangkan dia mampu. Haji ini bagi orang mampu. Orang tak mampu tidak wajib haji. Orang tak mampu, jadi tak ada masalah, tidak ada dosa sebab dia tak mampu. Ni orang yang mampu, ada bekalan dia, ada wang ringgit dia, ada kesihatan dia, boleh sampai dengan kenderaan, dan perjalanan dia tidak berbahaya, tidak ada yakni berbahaya di perjalanan dia. Jadi mampu, tapi dia tidak tunaikan haji, mana kesan itulah. Umpama dia menolak Al-Quran dan Hadis, sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani itu menolak Al-Quran. Kemudian haji ini pula ada syarat-syarat yang ketat untuk sampai kepada tingkat kemampuan, yakni bukan semua orang yang mampu untuk naik haji. Jadi tidaklah wajib haji ke atasnya. Jelas orang yang tak mampu tunaikan haji mengikut hukum syarah tak wajib, tak berdosa. Yang berdosanya orang yang dia mampu tapi dia tidak pergi, sehingga ancaman besarnya dia mati sama ada Yahudi dan Nasrani, pilih antara dua. Tetapi manusia itu ada yang terlalu keterlaluan sampai mereka menggunakan haji itu untuk kepentingan kemahuan dirinya, bukan untuk menutup kewajipan yang diletakkan Allah ke atas dirinya. Sesudah mereka isi kantung penuh dengan dosa, barulah mereka katakan sekarang kita akan pergi haji untuk mencurahkan semua dosa-dosa itu di sana, seolah-olah naik haji itu hanya untuk membuang dosa semata-mata. Ada juga orang macam tu. Dia salah anggap, dia dianggap Mekah ni tempat untuk buang dosa, buat dosa banyak-banyak, pergi sana buang dosa. Itu salah anggap. Dosa ni bila-bila pun tak boleh nak buat. Jangan anggap begitu. Ini anggap setengah orang. Ada juga orang yang dia nak pergi ke Mekah takut sebab dia dosa banyak. Jadi dua tu bertentangan. Ada orang dia buat dosa banyak dengan anggapan orang tunaikan haji kan bersih, seperti bayi tu. Dia kata pergi ke sana dah bersihlah dosa dia. Kita buat banyak-banyak dosa tanpa ada halangan. Kita buat haji setiap masa, kita duit banyak. Kita buat umrah sepanjang masa sebab kita duit banyak, sebab akan menghapuskan dosa. Itu adalah merupakan pemikiran yang tidak betul. Dosa ni tak boleh buat bila-bila masa. Dan ada orang takut nak tunaikan haji, dia takut dia ni tak jumpa, tak nampak Kaabah sebab dia banyak dosa. Itu pun salah juga. Jadi dua-dua pemikiran salah. Dengan adanya niat semacam ini, akan terpesonglah tujuan utama haji itu yang sepatutnya dikerjakan untuk ditujukan kepada Allah dengan penuh ikhlas semata-mata, tidak dicampur adukkan dengan niat-niat yang buruk yang terkandung dalam hati manusia itu. Kita tunaikan haji ini bukan
bukan niat-niat begitu, bukan tempat nak buang dosa kita, bukan tempat kita untuk mendapat title haji, bukan. Tunaikan haji sebab apa? Ianya adalah suruhan Allah, untuk menunaikan akan suruhan Allah dengan ikhlas. Adapun orang yang tidak mahu terus, setiap diingatkan ada saja alasan dan halangan yang dikemukakan, tetapi untuk makan angin sekeliling dunia ke sana kemari ada saja masa, ada pula wang. Jika tidak ada wang, dikumpulkannya pula dari awal-awal lagi. Kalau begitulah caranya, di mana iman orang itu? Yang lain pula, semua tempat di dunia ni boleh pergi, tapi haji tidak boleh pergi. Kalau dia tidak ada duit pun, dia akan kumpul duit sehingga dia dapat pergi untuk mengelilingi dunia, tapi haji tak pergi. Ada juga orang macam tu. Jadi berbagai-bagai orang persepsi tentang ibadah haji. Dia boleh sampai ke hujung dunia, boleh sampai, tapi Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha